Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman mutaqabbilan wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtana fardun hajatina ilaik wa la tunassina ya rabbal alamin. Allahumma 'alimna futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Dahulu bila sama-sama kita membuka dan memberkati majlis kita dengan nomor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu lagi dalam sesi kuliah bulanan kita. Yang bulan Oktober ni baru kita start kuliah di masjid dan di surau. Hari ni dah 16 hari bulan dan dekat bahawa genapnya 2 minggu dan kita berkuliah setiap hari. Kalau penceramah-penceramah itu saat-saat kita memenuhi undangan. Kalau tak mungkin ada yang terpaksa skip dan kosong. Jadi jadual saya sepatutnya 2 hari bulan itu hari Sabtu pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji kita. Dan sebenarnya semalam baru saya keluar group ni. Baru terbit group kemarin. Nah, hari bila saya dah demam tu, saya dah kabar dengan cik, saya demam. Memang ketar-kegar lah orang kata. Mu tak boleh bangun. 3 hari bulan hari Ahad saya test helio positif. Sedar debah buruk kita. Esok hari Isnin PCR dulu. Tubik result hari Rabu pukul 8 tubik, 8.30 tu dapat panggil ala ke KKM. Mari betul 2 ni pukul 11. Cik, bawa beg lalu siap. Allah kata. Jangan tahu je kita. Dah. Akhirnya pergi test gula 20.7. Langsung atau Terengganu. Jadi berehatlah saya di Stadium Negeri Kuala Terengganu, depan Hospital Besar Terengganu tu. Nah, jadi sepatutnya kena balik esok 17 hari bulan. Tapi tengok perkembangan positif. Cik, esok pada balik dah. Katanya orang sana. Kami. Jadi hari Jumaat kemarin lepas dan belaka semua okey. Kak gelang balik lah. Jadi kita pun masih lagi pening-pening sikit lah. Tu kata baru tu big group. Tengok tu bubuh baru 10 hari. Macam ke orang balik Mekah. Dia 10 hari. Anak bini tinggal aku duduk seorang. Gitulah tuan-tuan pengalaman. Tapi apa saya nak sebut tuan-tuan, bila 10 hari kita duduk kurung ni, kena kuarantin, memang pelbagai ragam manusia. Benar-benar menginsafkan kita. Tuan-tuan bayangkan jiran sebelah saya. Jiran sebelah saya tu seorang pokcik Kuala Berang. Duduk di Kuala Berang. Umur saya rasa 70 lebih kot. Dalam keadaan yang worry-worry tak ada. Dan dia ada masalah sound trouble. Tanya A, jawab B. Nengung isi tu. Nak kena tepik tepi telinga. Aku, Pakcik, kita tengah tidur kejut lah kata. Dah, nak cakap slow-slow. Memang tak boleh. Pakcik okey ke? Tak boleh tahu. Ayo kalau berang tu B. Nengung kita nak apa cakap. Wah, kalau berang punya. Tapi memang pakcik ni benar-benar kuat lah kita. Semangat dia kuat. Apa yang boleh saya puji, Mayan tak tinggal. Dia tak boleh jalan jauh, main sebelah hati itu je kan. Jadi pada pandangan kita memang Allah Ta'ala benar-benar menguji. Memang betul lah Nabi kata
Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya sehat sama sakit. Ni dia. Mu tengah sehat, inilah kita nak ambil peluang untuk beramal ibadah. Sebelum yang terakhirnya, hidupmu sebelum matimu. Kita tengah hidup. Kita tengah sehat, inilah peluang. Untuk kita beribadat. Kalau dah sakit kau tuan-tuan, kalulah aku boleh pergi surau. Kalu. Tak sebut buah kalu. Saya duduk tengah-tengah. Kita duduk kuarantin tu, alhamdulillah sehat dah. Bila masuk tu sehat dah sebenarnya. Tapi dek kerana kecil manis tu tinggi, tu nyata Terengganu, dah. Kemudian dipantau. Kita nak pantau gula ke mana? Makan sedap. Sedap makan tuan-tuan. Tak nak lapar. Duduk sebelah lagi tu, tak nak lapar. Saya balik timbang tadi, naik 1.5 kilo. 1,5 kilo saya naik. Banyak tuan-tuan. Allah kata, hai lagu mana? Dah pagi, tengah hari, malam makan semua. Tak ada nak kenyang. Tak ada nak lapar. Kenyang semua. Jadi hal tu yang kita kena jaga. Kan? Kita sehat sebelum kita sakit. Kan? Jadi masa saya tengah duduk kuarantin tu tuan-tuan, dalam grup WhatsApp kita ni adalah kecoh lah sikit tentang ahli qaryah Masjid Sendor. Kemudian dengan duk balah ni. Duk balah pasal WhatsApp. Menapa di Sendor tuan-tuan? Ni kita duk mayang jauh-jauh ni. Kan? Stadium bola boleh. Malam tadi Indonesia lawan Malaysia Piala Thomas. Buat kat mana? Buat kat Denmark tuan-tuan. Kita tengok penonton. Kalau tuan-tuan tengok badminton lah. Ni malam ni. Malam ni Liga Perdana Inggeris tengok main pukul 7.30 lawan 6 petang. Liverpool dok main 7.30 ni. Tuan-tuan. Kita tengok. Orang boleh duduk stadium rapat-rapat. Kita mayang surau jauh-jauh lagi. Ulama kenapa gini? Wah, dia connect ulama terus tuan-tuan. Masuk dalam grup WhatsApp. Aku nak tembak mana orang ni. Kan? Saya sebut satu perkara je lah. Kita sebutlah. Bukanlah saya kata saya nak bela. Tapi perkataan tak sedap. Kan? Perkataan tak sedap. Seolah-olah dia kata mufti Malaysia ni bodoh belaka. Kata berat gini ni. Kan? Kalau tak setuju tak apa. Saya kata ginilah. Saya kata kalau tak ikut arahan kerajaan, maksudnya kita kata kena semayang rapat-rapat. Kan? Itu SOP. Darurat tu. Lepas tu kita semayang jaga-jaga ni memang kita tak ikut sunnah lah. Sunnah memang kena rapat. Kan? Baik, antara sunnah Nabi dengan kita tak ikut arahan kerajaan. Bila tak ikut arahan kerajaan, akhirnya masjid tutup. Dia arahkan tutup. Langsung tak boleh semayang. Dengan kita nak main apa-apa. Saya kata dua-dua ni mudarat. Kan? Dua-dua ni mudarat. Tapi kita ambil lah mudarat paling ringan. Mudarat antara dua ni mana ringan sikit. Ringan sikit lah. Kita tak ikut sunnah Nabi, betul dah. Tapi taklah sampai tahap berdosa tuan-tuan. Tapi kalau kita tak ikut SOP ni, dia kerana mung nak ikut pendapat mung seorang, saja habis kena tutup. Kita nak mana tuan-tuan? Nak suruh tutup? Saya memang tak setuju lah pun. Saya tahu. Saya pun tak setuju. Kita dah okey lah kan? Kalau nak kata orang mari vaksin 2 baru boleh, arahan tu dah pakar dah. Mari je lah. Mari je. Saya kata daripada pocik duk bahas ke semayang berapak ke semayang jarak ke, lebih baik kita kempen mari dulu sejik. Sebelum masa masjid kena tutup Covid tu, bisa bangun pumpang, weh masjid buka lah sejik. Kita minta Allah Ta'ala ni biar duk sejik ni, sejik tutup apa? Surah tutup apa? Sepatutnya bila suasana macam ni lebih rapat kita dengan Allah Ta'ala. Sedap cakap tuan-tuan. Sedap cakap. Ni surah buka, sejik buka ni, mohon cakap mana? Mu tu hok pompai mana mu? Kalau tengok sejak jendor tuan-tuan, orang mari orang tula ke? Mari surah ni orang tula ke? Orang bisa bangun dalam Facebook tu mana? Kalau guru WhatsApp mana mu? Mu nak apa mu tak hidung? Saya pun tengok. Dalam WhatsApp. Pak ni. Aku nak tengok lagi sejak ke mana. Tapi memang selama ni lepas masjid boleh buka ni, kenapa tu bocik ni? Kenapa? Gang saya tembak, akhirnya tak ada 5 minit, leh group. Leh pula dah. Nak sangat debat.
Dia kata tak apalah, rapat ke jarak ke tak apa. Orang pertama mari dulu. Kita baik kita kempen ahli Qaryah, biar mari dulu. Sementara Allah telah bagi peluang kenikmatan kita sembahyang berjemaah. Kempen hot tu dulu pada ahli Qaryah. Dulu mau cakap dengan Allah Ta'ala, nak dekat Allah Ta'ala, mari. Nah, nampak biar tarik muka-muka baru. Orang hodok pompek-pompek, mari. Nah, tapi tak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling belakang ngati. Sejak cendol itu sebelum saya kena kuarantin itu. Tak tengok. Orang ni kok. Orang ni kok satu sah kalau cik cendol tu ujung ke ujung dengan penjalakan ni boleh 13 orang. Kalau dua sah 26 orang. Dua sah tu lah. Dua sah tu je. Bila Jumaat boleh 50 orang tuan-tuan. Jumaat boleh 50 orang je masjid cendol. Ikut arahan Pahang. Masa Terengganu boleh dah. Ikut kawasan masjid. Pahang dah boleh lagi. Biasa tu. Oh, masjid Berjuk boleh dah. Dekat sekali kan. Masjid Berjuk boleh dah. Ikut penuh. Tendam napa kok gini. Boleh dah. Bila masuk yang kedua, puasa yang kedua ni, Terengganu tak boleh lagi. Tapi Pahang boleh dah ikut kawasan masjid. Masa tu. Masjid kita boleh penuh 200 orang. Kita bagi kupon untuk ahli Qaryah. Orang luar kita tak bagi. 200 orang dengan kebenaran yang diberikan oleh pejabat agama Pahang. Tuan-tuan, 30 orang tak ada. 30 orang tak ada. Kita tengok selesai ni. Sebelum saya kena kurung tu, kita dah buka dah 350 orang sampai ke tanah. Kita siap 3 kanopi bawah tu, tempat parking. Alah, betai Jumaat kita sekap sini, kereta motor tak boleh masuk. Ni kita nak bagi ruang. Dengan penjalakan 350 orang boleh sampai tanah. Tak penuh kau tak? Tak penuh kau. Tak ada orang luar tak ada. Orang ahli Qaryah saja. Orang luar tidak penuh. Kan? Orang tak penuh. Tak penuh kau. Apa lagi kita nak buat tuan-tuan? Kan? Jadi ikut mana-mana pun ambil peluang untuk kita beribadah kepada Allah. Peluang ni tuan-tuan. Peluang. Dan kita tengah sehat, kita tengah hidup, kita tengah taklah kata ada masalah mana. Saya setuju pendapat kata. Ngadulah, dekatlah diri dengan Allah Ta'ala. Betul lah. Betul tu. Kita dah open dah sekarang, tak ada masalah. Cuma rapat sah ni, dulu sikit lagi. Lah dulu. Bukannya batas mayang pun. Paling-paling tidak tuan-tuan, kempen mari orang. Penuhkan masjid. Biar semai Jumaat tu paling kurang kalau tak boleh sampai 200 orang macam Jumaat pun tak apalah, biar nampak lebih daripada biasa. Ni macam biasa kok. Kalau 26 orang tu rapat sesah penuh je. Satu sah penuh je. Kok boleh? Kalau 26 orang dalam keadaan penjarakan. Satu sah je kalau rapat. Ya, maknanya tak ada pertambahan. Tak ada perkembangan yang boleh kita boleh dibanggakan. Tak ada. Tapi media sosial jangan main tak tak? Kapak jiknya kata. Ya, bui buah sikit lalu dulu. Komang. Jadi inilah tuan-tuan. Yang satu lagi kita ambil peluang. Ambil peluang. Dalam keadaan kita memperingati. Ni sekarang ni bulan Rabiul Awal. Bulan memperingati Maulid Rasul. Betul. Kita kena ada semaratkan cerita Nabi SAW. Maka paling tidak, marilah sama-sama kita berazam dan bertekad sekurang-kurangnya tuan-tuan untuk kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hayati perjuangan Nabi. Kalau kita cerita tentang Maulid Rasul, saya yakin tuan-tuan yang hari ini sentiasa didendangkan dengan cerita sejarah Nabi, dengan cerita Maulid Rasul, tu cerita tuan-tuan. Tapi walaupun 8 tahun kita diingatkan tentang perkara ini, perkembangan umat Islam dalam menghayati sirah Nabi sangat lemah. Apatah lagi nak ikut sunnah Nabi. Jadi kita perlu ada semangat akan cerita kepada Nabi SAW. Kita peringatkan. Ingatkan. Dalam musim Covid ni, di rumah-rumah kita masih lagi belum dibuka sekolah. Ambil peluang ini untuk kita semarakkan cinta Nabi kepada jiwa anak-anak kita dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita. Macam mana kita hidup sunnah dalam rumah.
Kalau tak boleh mari surah ni pun, kita buat tak jemaah di rumah bersama isteri dan anak-anak kita, ketua-ketua keluarga ni, kan? Itu benda yang perlu kita ambil kesempatan. COVID-19 ni banyak hikmah dia kalau benar-benar kita ambil peluang dia, tuan-tuan. Nah, benar-benar kita ambil. Kita hidupkan taklim di rumah, kan? Malam-malam sebelum tidur sama-sama dengan anak baca Al-Mulk. Selama ni kita pernah buat ke tak? Kita tak pernah buat pun. Tapi peluang kita bersama dengan mereka, kena kurung pula dengan anak-anak. Boleh tak kita buat benda macam ni? Hidupkan hak tu dulu. Hak basic tu dulu, tuan-tuan. Kan? Kalau kita pun kalau pun kita nak buat kepada anak bini kita, paling-paling tak kita sendiri. Sebagai ketua keluarga, sebagai assistant, nak kepada suami kita dulu yang start. Ubahkan diri kita dulu, tuan-tuan. Dengan duhanya pada diri kita dulu. Satulah Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Allah Taala beri peringatan dah. Hei orang beriman, jagalah diri kamu dan anak beranak kamu, ahli keluarga kamu daripada dimasukkan ke dalam api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka ni tak lain tak bukan adalah manusia, annas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Jadi kita kena ada semangat itu untuk kita selamatkan diri kita dan juga ahli-ahli keluarga kita daripada masuk neraka. Banyak kalau nak kepak ni panjang, tuan-tuan. Ya, panjang. Kita pun bukannya baru nikah, kan? Tengok tuan-tuan ni, semua veteran-veteran Melaka dah ni. Kan? Jadi dah bercucu dah Melaka. Akhirnya bila anak dah besar-besar ada cucu, kita tinggal genek-genek dua orang dengan rumah kita. Kan? Tak apalah. Ni mesti boleh balik kampung ni. Jaga. Mesti anak-anak cucu boleh balik Melaka ni. Okay? So pastikan bila nak balik tu jaga SOP molek lah. Anak-anak cucu nak balik tu, kalau sehat balik, tak sehat tak usah balik lah. Kan? Ini takut-takut mu balik nyakit elok Jack. Kan? Jadi bila anak cucu balik tu, hidupkan suasana ini. Yang mana ada dengan kita ni, okay, kita teruskan. Moga-moga insya-Allah peluang itu, tuan-tuan. Ada peluang untuk kita ada perubahan. Kita berubah dari sudut pengabdian diri kita kepada Allah Taala. Ambil peluang dalam suasana seperti ini. Okey. Tuan-tuan dan Allah sekalian, hari ini kita nak bincang satu hadis membicarakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis yang ke-29. Dalam 40 hadis mana kita dah lebih separuh dah. Kita membincangkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah. Kita bincang pada bulan-bulan yang lepas bagaimana akhlak Nabi yang disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh isteri Nabi sendiri, ada bagaimana akhlak Nabi di rumah. Maka saya pernah sebut pada tuan-tuan, akhlak Nabi di rumah, bagaimana keadaan Nabi menyantuni ahli keluarganya. Banyakkan hadis diriwayat oleh isteri baginda sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Takkan orang lain nak riwayat, tuan-tuan. Nabi menyantuni isteri, takkan orang lain tahu pun. Kan? Mesti bini Nabi sendiri yang cerita, ummahatul mukminin, bagaimana sikap Nabi, bagaimana akhlak Nabi menyantuni. Ya, kita biasa dengar satu kisah bagaimana Nabi SAW bila balik rumah, kan, ya Aisyah, ya Humairah, beli siapa hari ni? Kita dengar beli apa ni? Tak dah lagi ya Rasulullah. Kalau tak apalah, kalau gitu aku puasa lah, kita puasa lah ni, kan? Kan? Adakah orang perempuan kita lagu tu? Balik mai subuh mana-mana ni. Maknya panggil. Makan apa hari ni? Tak dah buat apa. Dapat benda balik surat tak beli benda-benda pun, nasi kabu ke, nasi blau ke. Masuk sama setara kita kena. Kita tanya je. Langsung kita pula kena. Dapat tu tak beli nak makan apa? Pula kata start motor kita pergi beli kan. Ikut pandanglah kita, tuan-tuan. Tapi menyantuni antara akhlak Nabi menyantuni isteri baginda. Ya, jadi Nabi berlemah lembut. Dan Nabi pernah sebut, berbuat baiklah pada isteri dan sesungguhnya akulah yang paling baik terhadap isteri-isteriku. Kan, maknanya Nabi tunjuk, Nabi bagi tahu bagaimana sikap menyantuni
Menyantuni isteri. Kita ni bukannya baik macam ke Nabi, na'udzubillah, tuan-tuan. Memang kita jauh sangatlah dengan Nabi. Tapi setidak-tidaknya kita usaha untuk memiliki sifat-sifat Nabi. Begitu juga dengan orang perempuan. Kita tidak semulia Muhammad. Nah, dan isteri kita bukannya kita kata semulia Khadijah. Tapi setidak-tidaknya masing-masing cuba tahu peranan masing-masing. Isteri tidaklah menyalahkan suami sama. Suami pun tidaklah menyalahkan isteri sama. Tak, sama-sama. Nah, sama-sama untuk membentuk baiti jannati, rumahku, syurgaku. Tak boleh kita nak mengharapkan sebelah pihak. Jadi kita kena bekerjasama. Suami isteri faham, anak-anak pula kena faham. Jadi bila kita mampu bentuk macam itu, maka itulah yang menjadi contoh dan itulah akhlak yang Nabi tunjukkan, yang Nabi ajar kepada kita. Okey, baik, hari ini satu akhlak Nabi, satu sifat Nabi yang lain, iaitu mengutamakan kepentingan orang ramai. Ni, tuan-tuan. Nah, bagaimana sikap Nabi yang sentiasa mendahulukan orang lain. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Kita tengok dalam satu perang, saya tengok peperangan apa tau. Kan? Ada seorang sahabat tu, dia cedera. Kan? Dia cedera. Bila cedera tu, pergi belakang, adalah tim jururawat, orang perempuan. Tim jururawat. Bagi dia nak air. Oh, dah seorang lagi. Dia baru nak minum air, jadi orang sebelah kata, nak air. Kan? Tengok orang tu, Allah, parut lagi kawan tu kata. Bagilah kat dia dulu. Kan? Hot nurse dia bagi orang sebelah. Orang sebelah sama juga, baru nak minum air punya sebelah. Dia berpaling juga, orang tu nak air juga kata. Biar ke dia dulu. Dia ni nak juga, tapi bila tengok orang lain nak, dia beri orang lain dulu. Kan? Maka pergilah. Beri tiba-tiba siapa balik? Ke orang yang pertama. Tengok orang pertama, syahid dah. Orang kedua, syahid dah. Tak ada apa. Benda tak lalu minum lagi. Sikap sahabat tu, tuan-tuan, mendahulukan orang lain. Mereka mengambil sifat sebagaimana yang Nabi ajar, Nabi didik mereka. Dia perlukan benda ni, tapi nampak orang lain lebih perlu, silakan dahulukan orang lain. Ini satu contoh akhlak yang ada pada Nabi SAW. Adakah sikap ini juga ada pada kita? Adakah sikap ni juga ada pada kita? Mana? Yang golek yang berlaku pada kita, tomok. Boleh tak ikut dok dua. Nak kalau ada bagi makan, ada makan dok orang lain ni. Jangan jarang ada, kalau ada bagi buku belaka. Kan? Nampak banyak lebih, dia ambil awal. Lebih banyak ni. Mana tahu lebih. Kan? Bahan dua dulu, tak cukup orang belakang melambat tak bersuruh. Kan? Itu kita. Benda ni ketara, tuan-tuan. Ketika mana? Ketika bagi bantuan COVID baru ni. Itulah. Boleh tengok sini lagi ya. Kan? Surah pun kadang-kadang ada buat sumbangan untuk mangsa-mangsa COVID. Kan? Ataupun kita kata untuk orang yang terjejas. Kan? So bagaimana sikap? Kita tahu kita ni terjejas. Kan? Tapi kita rasa insya-Allah kita ni dah lagi, walaupun kita ni kadang terjejas juga, kita pun masa COVID juga, kan? Tapi perlu ke kita, tuan-tuan? Tak perlu ke kita? Saya kebetulan masa duduk baru ni kena kurung baru ni, jumpalah dengan seorang timbalan pengungsi JPKK. Mama ni temu khabar mana? Kan? Mama juga apa? Mama juga. Lah, ramai pula mama duduk dalam ni kata. Dia selang saya A103, dia A104, 105, 105. Ya betul lah. A105 kata dalil tu. Dia selang sebagai timbalan pengungsi JPKK. Mama ni. Dia kata, saya ustaz. Selama ni, sebelum dia kena masuk tu, dia kata kawasan JPKK dia kampung dia lah. Siapa yang positif, yang kena kuarantin di rumah, dia sibuk lalu, susah lalu dia. Susah hati lalu. Kan? WB besar dah kata. Pak, mu jagalah kawasan ni. Lapa WB bagi kita jaga. Dah cukup kita ambil jabat. Memang sungguh lah. Sebab jabat dengan kampung tu jauh. Kan? Pergi ambil jauh balik. Untuk dekat rumah dia lah. Kan? Sebab dia pimpinan JPKK orang kampung, pimpinan kampung. Jadi nampak dia dengar orang tu. Pergi siap-siap. Sungguh tu, ada apa lah. Aku siap barang kau. Kayak kau kata. Dia pergi menyantuni orang kampung dia kerana COVID.
Kan? Orang kuarantin. Okey, dia atur. Dia siap satu set barang dapur, pergi atur. Tiba giliran dia pula kena dah. Tak giliran dia. Orang kata mu ambil atau mu? Ya aku rasa tak salah kata. Saya pun sebut salah kau Ustaz. Kampung ni kita duk ikut orang. Tak? Tiba-tiba kita kena ni, orang nak ambil kita. Saya tak tergamuk nak ambil. Saya kata tak apalah, ikut orang dulu. Bagus kok pok ni. Bagus pok ni. Pada kita berasa tak tergamuk, biar ada lah tak. Benda tu dia berpusat di rumah pengurusi JPKK. Kan? Dan dia ni timbalan pengurusi. Pengurusi berkata, tak apa aku ya kamu. Cari orang lain dulu. Tak apa, dah mu kena juga kan. Anak bini mu kena kurung Melaka kan. Nah, dia duduk di situ, rasa bini dia gomadok. Bini dia gomadok. Sebab dia kawasan yang kalau di Seri Negeri ni orang lelaki saja. Kalau orang puang rasa ada sekolah jururawat mana tu dekat situ kau. Kemudian ada lagi di gomadok. Dia gomadok. Kebanyakan orang perempuan duduk situ. Dia lelaki duduk sini. Dia kata dia cakap dengan rumah, dia kata orang puang ni kadang-kadang dalam 40 lagi bawa dengan baby ke, tak nak tinggal kot. Kan? Lepas beranak pergi lalu. Baik dengan baby sekali. Kalau baby tu negatif, biarlah kata. Bawa dengan baby. Duduk tu punya dia bini dia pun lah duduk dengan sentiasa bantu untuk lelaki dalam melaksanakan tugas-tugas JPKK ni kan. Dia pun ikut untuk suaminya, sentiasa duduk bantu orang. Dia pun berasa, ya Allah, sedih bang dia tu. Tengok orang dalam 40, orang dalam 40, dia bawa budak anak dia. Kan? Jadi dia terasa. Lepas tu dia pun kata juga, tak sabui lah kau orang lain dulu kata. Aku ni okey lagi, duit pencen ada lagi. Kata pengurusi, tak apa dah, ni taimu pula kena. Kan? Taimu pula kena anak-anakmu kena kurung rumah. Dia kena kurung sekali dengan saya, dia. Kan? Dia balik awal. Saya balik mari hari Jumaat, dia balik hari Rabu. Awal 2 hari dia. Tak sampai balik 2 kata. Tak apa. Selamat. Kita jumpa mama lagi ya. Kan? Dia tahu saya balik hari ni. Kan? Jadi sikap dia tu tuan-tuan. Sikap tu. Bila sentiasa ni orang di luar kata kita tak apa lah. Biar sepatutnya dia tu ada hak dan memang dia pun kena juga. Kan? Tapi dia lebih berasa sorry kat orang luar kata. Berasa macam tak tergamuk nak ambil. Kan? Sikap gini tuan-tuan. Dan perlu ada pada diri kita. Sama juga macam tuan banjir tahun lepas tuan-tuan. Tuan banjir. Kan? Walaupun kita kata banjir kilat, mungkin kita tempat, kalau kita di Air Putih ni tempat yang biasa berlaku banjir. Kan? Betul lah hak masing-masing. Tapi kita kata kadang-kadang hak yang jadi apa nak kenanya, rumah dia bukan kena banjir pun, rumah nak kena banjir pula. Kan? Jadi macam-macam cara kena. Kan? Jadi tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Okey, bagaimana kita kata respon masyarakat kita dengan perkara macam. Adakah mereka ni ada sikap seperti ini yang disebutkan dalam hadis ni, Nabi yang mendahulukan orang lain. Ini pun kita kena ada juga sikap itu pada diri kita. Okey, mari tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajarah qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin, rawahu Muslim. Ini hadis sahih tuan-tuan, rawahu Muslim. Baik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dibalas oleh Allah Ta'ala daripada perbuatannya memotong sepohon kayu yang melintang di jalan serta ia mengganggu jalan orang muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Sikit je tuan-tuan. Sikit je. Apa dia buat? Alihkan halangan tengah jalan. Hak tu pun Allah Ta'ala balas syurga. Allah tuan-tuan. Kita boleh tengoklah macam-macam benda. Ini satu contoh. Kalau kita duduk jalan ni, jalan straight ni, kadang-kadang tuan-tuan tergamuk dah nak alih babi kena langgar tengah jalan. Contoh. Dia kawasan hutan ni, babi banyak netak. Babi tu mengapu tengah jalan. Kita show kita elok saja. Tak terasa nak alih ke kita? Babi Zat. Dah tu, apa masalah? Apa masalah?
Kalau kena sama orang setu nak setu pun. Kan? Tapi kita tambah orang lain. Dah lah. Kawasan air putih ni dalam pembinaan lagi. Babi pula ada tengah jalan, tak ke bahaya? Kan? Tak ke bahaya? Itu contohlah. Jadi kita boleh tengoklah tuan-tuan. Sedikit kebaikan demi kepentingan orang lain. Allah Taala balas lagu mana? Nah, Allah Taala balas lagu mana? Contohlah tuan-tuan. Suka saya ingatkan bagi mereka-mereka yang terlibat dalam jaga kampung, JPKK khususnya. Nah, jangan kita kata ambil kepentingan diri. Kita tak mau orang yang nak sangat dilantik jadi pengurusi JPKK tapi tak ada tanggungjawab. Tak boleh lah. Orang yang terlibat dalam JPKK ni setidak-tidaknya rasa tanggungjawab tuan-tuan. Nak tolong kan, bila ada orang kampung mari ngadu kan, kita pun cari jalan untuk selesai. Cari jalan untuk memudahkan. Kan? Kalau kita tangguh tak sama pegang orang lain. Kan orang lain. Kok lagi dahsyatnya laun nak. Laun nak kerja dah buat. Ni kita duduk sembang dengan YB ni, ada juga macam ni. Tengah JPKK lagu tu. Apa hal belum ni? Time pemilihan untuk JPKK berebut minta. Ngeng minta dengan YB. Lantiklah aku. Kan? Dah lantik, kerja tak jalan. Berapa nak seng? Kan makan gaji buta. Jangan buat gitu tuan-tuan. Nah, kalau kamu duk pegang benda tu, itu adalah tanggungjawab. Jadi WB lagi lah. Jadi pemimpin masyarakat, dia WB kita lagi teruk. Besar tanggungjawab dia tuan-tuan. Kan? Kalau tak sanggup untuk bersifat seperti ini, sah. Kalau jiwa kita tak kuat, tak sah. Kan? Biarlah sekurang-kurangnya kita duduk dengan jiran-jiran sekitar. Alhamdulillah tuan-tuan, bila saya kena kuarantin di Seri Terengganu, saya kuarantin rumah Kediri. Saya check in di Terengganu tu hari Rabu. Hari Sabtu KKM mari rumah cari rumah tu. Puan isteri Mamat Nakai betul. Kita nak main pakai gelang. Telefon dak apa dak tak tahu siapa rumah, dia cari rumah. Tu anak-anak macam mana? Anak rumah tak wan dia dah apa. Minta puang kuarantin rumah dah. Okey, pakai. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, keprihatinan jiran-jiran. Kan? Keprihatinan jiran letak nasi minyak, regato motor, dia kat bawah, saya kat bawah. Dah kita baru tubik hari ni makan. Jadi benda tu keprihatinan jiran. Allah Rabbi. Kan? Dia tahu kita tak ada tubik. Ada tak anak-anak dekat bawah tu. Okey, alhamdulillah. Sama-sama ada pun gitu juga. Kita kalau duduk sini memang makan cukup tak mau. Kita tengok rumah ni. Tapi itulah. Bila kena hari pertama, hari kedua gitu, alhamdulillah kita tak apalah. Maksudnya kita bersyukur sangat kerana jiran-jiran yang sangat prihatin. Kan? Itulah ini ada semua siapa rumah. Kan? Dah ketuk WhatsApp lah ambil gambar. Ambil tu ada dulu, Saat ni yang atas rumah ni kata kabur semua suka ambil lu. Allah Rabbi. Kita duduk jauh. Kan? Kabur dia ambil tu ada orang atas. Telur sarah, beras sebrik, macam-macam tuan. Alhamdulillah. Jadi maknanya sebagai tanda keprihatinan. Tanda keprihatinan. Apalah sangat buat nasi minyak pagi sebuku. Apalah sangat tengah hari tu nasi kukus 6 buku untuk anak-anak. Benda pun. Tapi kita ni terasa sangat. Kerana keprihatinan yang ditunjukkan oleh jiran-jiran dan sahabat-sahabat yang ada di dekat-dekat di sekeliling kita. Allah Rabbi, itu nikmat tuan-tuan. Nikmat ukhuwah yang jarinkan. Memang tepatlah. Memang tepat. Apa yang Nabi sebut seperti ini. Satu keprihatinan kita, sejauh mana prihatinnya kita dengan orang lain. Nabi ambil contoh orang yang alih benda tengah jalan. Maksudnya dia memudahkan urusan orang ramai. Kita boleh kiaskan lagi apa lagi kerja-kerja yang boleh memudahkan urusan orang ramai. Gotong royong sebagai contoh. Ada panggilan gotong royong ke. Kita sumbang tenaga. Kenapa? Kerana benda ni untuk memudahkan orang. Jom kita gotong royong bersih kubur, buat satu program. Kan? Contohlah. Jadi kita pakat bersih. Kerana untuk kepentingan orang ramai. Takut-takut dalam kubur ni bila rumput tinggi sangat, mai gula, kalau jengking, lipan, bimbang juga. Kan? Mana kita nak tahu.
Kita memudahkan urusan. Alhamdulillah, susah. Kan? Kita cari. Nah, sebagai contoh, surau kita ni menjadi tumpuan orang. Nah, 2-3 hari sekali sanitize. Sanitize tu bukannya free. Kan? Nak beli, walaupun kita buat sendiri, tapi kos barang-barang tu kita pun tanya. Cik, nak sanitize dalam surau ni kata. Ada apa? Saya sedia bahan. Letak surau. Kan? Letak surau. Memudahkan. Ni saya tertarik apa yang selalu disebut. Lama dah. Kan? Di surau ni. Ada. Biar api, biar air. Letak je situ. Kita kebetulan ada lebih. Jalan. Jangan tunggu tuan-tuan. Jangan tunggu. Ambil peluang. Apa yang boleh kita guna? Kan? Apa yang boleh kita buat untuk memudahkan urusan orang ramai. Ni dia punya keyword dia situ. Kan? Nabi ambil contoh orang yang alihkan kayu tengah jalan. Maksud dia apa? Memudahkan urusan orang ramai. Maka apa saja gerak kerja yang kita buat, apa saja urusan yang kita buat untuk memudahkan orang ramai, Allah Ta'ala pandang dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Yang penting tuan-tuan, buatlah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka disitulah sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Benda kecil nampak ke? Kecil. Sanitize. Kita beli alat sanitize tu, sekali dengan dia punya apa? Dia punya air tu kan. Cik ni aja untuk surau. 1 ton tu boleh berapa kali buat. Kan? Kita buat diri lah. Tak nak panggil bomba ni. Cik pun ambil sembuh. Sekali. Habislah air. Kan? Habis dah. Tu. Kan? Mesin dia ni. Tak cukup. Ni tak cukup air ni. Anak pula. Cik tak cukup lagi. Tak apa saya tahu. Tahu pula. Ya, mudah. Untuk orang ramai. Kan? Maka tiap kali kita buat gitu tuan-tuan. Ni. Orang yang hotel kecil je. Alihkan. Batang kayu. Di tengah jalan. Kata Nabi SAW, Nabi tengok lelaki ini bersenang-senang dalam syurga. Membuat apa? Membuat apa? Aku tak nak apa. Ya Rasulullah, aku alih kayu je. Maka Allah Ta'ala bagi pulang masuk syurga. Allah Rabbi tuan-tuan. Itu kecil je. Kita boleh fikir sendirilah. Kalau kita sentiasa buat benda yang sangat besar. Kan? Urusan-urusan orang, urusan yang berkaitan dengan manusia, nak kita mudahkan mereka. Kan? Dengan idea kita, dengan tenaga kita. Kadang-kadang kita bukannya tolong dia sangat pun, kita bagi idea je. Minta pandangan. Kan? Minta nasihat kita. Mana kita orang senior sini, kabur kita lah yang paling tua, contoh. Kan? Minta macam nak sesah. Kita bagi pandangan, mungkin kena buat gini bla 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 bla, akhirnya jadi. Seronok dia. Seronok dia. Kan? Maka itu pun dikira pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Ini sikap Nabi. Apatah lagi bila kita menyelesaikan masalah ummah. Orang kampung kita. Contohlah saya sebut JPKK tadi. Dalam kawasan kampung kita ada yang tak dapat rumah lagi. Ni kerajaan negeri buka air rahman. Ya, macam mana urusan? Kita mudahkan. Cari. Siapa yang layak, silakan. Dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Mohon lah. Mohon. Akhirnya dapatlah. Seronok dapat rumah selama ni payah nak dapat. Ni kan, nak cari sen mana. Tiba ada peluang untuk rakyat negeri Terengganu. Okey, ambil peluang. Mudahkan urusan. Kita sebagai pengurusi PKK nak kena cop, nak kena mengesah kan. Untuk dia, untuk kesenangan dia. Mudahkan urusan insya-Allah tuan-tuan. Tapi jangan kita fikir benda lain pula. Takkan saya saja kot. Kan? Mahal dawak pen saya ni. Sudah. Faham dah tu. Faham dah tu. Agak kan macam gitu. Bol pen RM1 pun nak kena bayar kau. Ni berat nanam macam ni. Kalau ada jenis panggah gini tau, repot je lah. Kan? Repot pada saluran yang betul. Ni sebagai contoh lah. Kita boleh faham diri lah. Dan kita boleh kiaskan ni apa kerja. Kan? Apa kerja-kerja yang melibatkan urusan orang ramai, yang kita terlibat dalam tu, kita mudahkan urusan-urusan mereka insya-Allah. Barakah ada di sana. Okey. Baik, sedikit keterangan. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala orang yang buat kerja-kerja sosial setelah melaksanakan kewajipannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kenikmatan yang diperoleh oleh lelaki ini. Dengan memotong sebatang pohon kayu yang halang tengah jalan sahaja pun, dia telah dibalas dengan ganjaran yang sangat istimewa. Maka kita dapat fahami di sini bahawa
ibadat itu ada dilakukan dalam bentuk solat, zikir, baca Quran, puasa, haji, umrah dan lain-lain. Dan ada juga dalam bentuk kerja-kerja sosial atau dalam bentuk keduniaan, tetapi nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala adalah sangat besar. Tapi kita kena ingatlah, kan, dalam keadaan kita melakukan kerja-kerja sosial ini, jangan kita abaikan tanggungjawab yang hakiki. Faham tuan? Maksudnya jangan hanya kita kejar kerja-kerja sosial ini, tapi mayabang kita tak buat, tak ada nilai. Tak ada nilai. Dan sia-sia saja amalan kita. Hak wajib, kita cerita ni hak wajib, saya ceritalah. Hak wajib ni kita kata tak payah suruh. Walaupun kita kena suruh, tapi kita kena faham, sebagai hamba Allah Ta'ala, segala kerja-kerja wajib kita tak tinggal. Tapi apa yang Nabi buat ini adalah kerja-kerja yang selain daripada perintah Allah Ta'ala, kerja-kerja sosial. Nak hubungan kita dengan masyarakat. Suatulah Allah sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ingat tuan-tuan, saya pernah bahas ayat ni banyak kali dah di sini. Kan? Kita pun duk baca semua ayat ni. Tapi macam mana kita menghayati? Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi. Demikianlah kita Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama. Beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya dari sudut akidah. Akidah kena betul. Akidah kena betul. Jangan silap akidah. Jangan tergelincir akidah. Mesti kita pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ni penting. Okey, kalau akidah tergelincir, mampukah kita segala amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan ingat tak, saya selalu mengumpamakan akidah ini seperti pala kereta api. Pala kereta api yang membawa gobok-gobok belakang ni. Kalau pala tu gelecah, apa jadi gobok ni? Siapa ada tepak dia? Tepak tak siapa. Kan? Begitu dengan akidah. Akidah tergelincir, tak ceritalah pahala puasa, zakat, haji, sedekah, apa bala yang kita buat, semua akan tertolak. Kenapa? Akidah tak betul. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Dan suruh akidah kena kemas molek. Hal ni. Nah, yakin. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan syurga neraka, kita yakin dengan dosa pahala. Atau benda-benda yang ghaib kita tak nampak depan mata, tapi kita percaya dengan perkara-perkara ni. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Allah kata, orang ciri orang bertakwa ni apa dia? Mendirikan solat. Maksudnya dari sudut ibadah, tanggungjawab kita kepada Allah Taala. Itulah kita tak memadai dengan kita beriman, tidak memadai dengan mengucap syahadah kalau kita tidak iringkan dengan amal ibadat. Wajib ni. Lalu Allah kata, ibadat, ulama menyimpulkan alladzina yuqimuna shalah, maksudnya apa? Segala ibadat wajib kita buat. Maka ibadat wajib yang paling utama adalah solat. Maka betulkan solat kita. Betulkan solat kita, barulah kita betul orang lain puasa, zakat, haji dan sebagainya, wajib-wajib tu. Sesat kau ni. Itu dari sudut ibadat. Ni yang ketiga ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Maksudnya apa? Hubungan sosial kita dengan masyarakat ni. Maksudlah ni. Ni lelaki yang alihkan batang kayu, dia kerak kayu tu adalah antara kerja sosial dia. Ada kerja aman yang dia buat. Kan? Apa lagi dengan bersedekah, tuan-tuan. Sedekah tu juga adalah salah satu, kita kata, aktiviti sosial bermasyarakat. Jadi bila kita sebut bermasyarakat, maka pastinya kita kena berjumpa dengan manusia. Maka sebab itulah tuan-tuan, bagi orang-orang tidak bercampur dengan masyarakat, kerja dia ni bila habis pencen ni pergi surau balik surau, pergi surau balik surau. Kan? Pergi sejik balik rumah. Orang bang pergi surau. Waktu habis mayang balik duduk kurung rumah. Dengan orang bang pergi pula. Itu juga kerja kita. Tuan-tuan. Banyak lagi lain. Kan? Maka perlu kita membuat connection, ada hubungan dengan masyarakat. Tak boleh duduk diam, tak boleh duduk seruk dalam rumah. Kan? Kita boleh kata, kalau aku campur dengan orang banyak dosa pula. Dia tak tahu lagi pahala bila bercampur tu lagi banyak daripada dia tak bercampur, tuan-tuan.
Kerana inilah yang Nabi bersifat. Sifat Nabi sentiasa bercampur dengan masyarakat. Memang dah Nabi sebagai da'i. Macam mana Nabi nak berdakwah kalau Nabi duduk suluk dalam gua Hira saja? Nampak tuan-tuan? Turun dia wahyu, dilantik menjadi rasul, maka terus Nabi turun dalam ke medan masyarakat. Cerita tentang produk yang bernama Islam. Nabi tak jemu-jemu tuan-tuan. Akhirnya Islam sampai kepada kita pada hari ini. Nah, mimma zaknahum yufikun, amalan sedekah antara yang utama untuk membina hubungan sosial dalam masyarakat. Ada lagi hal lain, tapi bila Allah sebut dalam Quran ini di antara yang paling besar. Dan moga-moga kita rajin-rajinlah bersedekah, kan? Jangan tunggu kaya nak bersedekah, tapi bersedekahlah untuk kita jadi kaya, insya-Allah. Di sana adanya barakah. Baik tuan-tuan, wallahu a'lam. Sekadar untuk hari ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki untuk kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-30, menziarahi orang yang sakit. Juga antara salah satu hubungan sosial dengan masyarakat. Tapi jaga molek, jangan orang sakit COVID kita pergi ziarah. Hal ni hok berjangkit tuan-tuan. Ada Nabi sebut yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi kata orang ziarahlah orang sakit kecuali sakit mata dengan apa lagi? Ada satu hadis. Mana dua penyakit ni kita ulama ambil kesimpulan, apa tak boleh ziarah orang sakit mata? Ubah sakit mata tu jakit. Dekialah ni. COVID kan jakit. Tak sampai tapi bagi jaga kan. Duk luar sudah. Tanya khabar. Letak barang, okey, barang. Kita pergi tinggal. Kan? Kerana persentuhan itu adalah menyebabkan kan di kajian boleh menyebabkan merebaknya penyakit. Maka kita tak payah jaga orang sakit COVID, nak bagi barang sudah, tinggal luar rumah dan kita balik. Tapi kita pergi ziarah tu, kita hantar tu juga sebenarnya adalah satu kerja-kerja sosial masyarakat. Kita membina connection, membina hubungan dengan masyarakat juga di antara perkara yang sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insyaallah mudah-mudahan kita bertemu pada masa-masa yang akan datang. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu adalah Malaysia ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Mohon di atas segala salah silap. Aku qali hada, sallallahu alaihi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.